Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membuat pentangan tentang laporan akhir latihan asosiasi Disember 2020. Baiklah, nama saya Farawaidah binti Muhammad Amin. Nombor metrik 15 DEP 18F02. Sesi Disember 2020 untuk tarikh bermula LI ataupun latihan industri 1 Mac sehingga 16 Julai 2021 selama 20 minggu. Seterusnya, saya menjalani latihan industri di Panasonic Industrial Devices Malaysia, Sdn Bhd, Seksyen 16 Shah Alam, Selangor. Seksyen 16 Shah Alam, Selangor merupakan lokasi bagi PIKMAI. PIKMAI merupakan pengeluar utama komponen elektronik yang berkualiti tinggi seperti perintah boleh laras, suis dan kapasitor elektrik. Di PIKMAI, kami mempunyai kemudahan R&D dan makmal analisis kami sendiri. Berikut merupakan organisasi yang berada di dalam PIKMAI. Yang pertama, Kapasitor Business Group iaitu SBG. Yang ketiga, Human Machinery Interface Business Group HMIBG. Yang ketiga, Automotive Electronic Business Group AEBG. Saya ditempatkan di CBG, di mana CBG ada 4 jabatan lain seperti middle cap, small cap, wujud 1 dan wujud 2. Saya ditempatkan di wujud 1 di bawah Production Engineering ataupun PE. Seterusnya di wujud 1, pengeluar kapasitor yang bersaiz lebih kecil berbanding middle cap, small cap dan wujud 2. Diameter untuk kapasitor yang kecil di wujud 1 adalah 4x5, 4x6, 5x5, 5x6, 6x5, 6x6 dan 6x8. 6 proses dalam pembuatan kapasitor. Yang pertama cooking, yang kedua assemble atau assembly, yang ketiga printing, yang keempat etching, yang kelima chipping, yang keenam appearance. Baiklah, seterusnya untuk ringkasan aktiviti sepanjang latihan industri, di mana bulan pertama kami mengenali CBG ataupun biji 1. Kami lebih mengenali dan memahami cara proses pembuatan kapasitor. Seterusnya kami diberi peluang untuk membuat projek cooking cleaning drum dan meja kerja cooking. Untuk bulan seterusnya kami diberi pengalaman di mana kami melihat cara mesin baru dimasukkan dan kami perlu pelajari cara untuk menyambung setiap mesin mengikut proses yang ditetapkan. Baiklah, untuk sambungan, kami membuat dan meneruskan projek yang tertunggak semasa kemasukan mesin baru kerana mesin baru memakan masa selama sebulan untuk menyempurnakan proses penyambungan mesin tersebut. Seterusnya dari 25 Mei sehingga 16 Julai kami bekerja dari rumah ataupun work from home dan tugasan diberi oleh penyelia melalui WhatsApp dan aplikasi Teams. Dan kami mempelajari banyak benda, contohnya motor dan proses yang ada dalam sesebuah mesin. Contohnya kami belajar tentang solenoid, cylinder, three-phase induction motor, counter timer dan servo motor. Ini yang penting di dalam sesebuah mesin untuk pergerakan sesebuah mesin. Untuk laporan teknikal dalam pemeriksaan suhu besi pematian ataupun soldering iron, kami perlu memeriksa suhu tetapan soldering iron tersebut setiap bulan untuk memastikan suhu soldering iron tidak lebih dan tidak kurang daripada 200 hingga 180. Jadi jika bacaan suhu soldering iron tidak bagus, kami perlu bagi tahu kepada maintenance ataupun technician yang bertugas di production engineering untuk tindakan selanjutnya. Ini merupakan prosedur untuk pembuangan ataupun penukaran tip besi pemakaian tersebut. Kami perlu memeriksa sama ada tip tersebut sudah berkarat ataupun sudah tidak tajam, yang mana akan menyukarkan pekerja di bahagian appearance. Seterusnya kami akan menggunakan kaca pembesar untuk melihat dengan lebih jelas dan kemudian kami akan menukar tip-tip yang sudah berkarat dan tidak elok kepada tip yang baru.
Berikut merupakan contoh cooking clean drum yang kami telah buat. Kami akan lihat contoh di wujud 2. Kami akan ukur ketinggian dan lebar dia, dan kami akan membuat sendiri pembuatan tersebut kerana kami perlu mengikut kreativiti sendiri. Sambungan besi dan sambungan motor semua dipantau oleh penyelia, dan penyelia banyak membantu dalam proses sambungan motor. Untuk kesimpulan, apa yang saya dapat daripada menjalani latihan industri ni, pertama, membina keyakinan diri. Yang kedua, merasai cara bekerja yang sebenar. Yang ketiga, mempraktikkan teori yang belajar di politeknik. Yang keempat, membaiki cara berkomunikasi dengan orang sekeliling, terutama untuk pegawai yang berjawatan tinggi. Baiklah, untuk cadangan kepada syarikat, syarikat perlu mendedahkan lebih banyak aktiviti kepada pelajar latihan industri dan menyediakan perancangan tugas dengan lebih teratur. Kemudian cadangan kepada pensyarah politeknik untuk lebih kerap memantau pelajar secara tertalian sekiranya pensyarah tidak dapat hadir ke tempat latihan industri secara fizikal. Kemudian kepada pelajar latihan industri yang akan datang, sentiasa bergiat aktif dalam melakukan tugas yang diberi, bukan untuk raih pujian, tapi untuk meningkatkan dan mengasah idea-idea dan kreativiti yang ada di dalam diri masing-masing. Sekian, terima kasih.